sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku cakap. Ditengoknya juga tentu setan kau tu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ni, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak aku larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ni mengerti, manusia ni faham sebab dia berakal, berfikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih faham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau keji. Kenapa kau keji? Sebab kau tak faham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau tu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak faham bahasa manusia. Itu. Aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak faham-faham masuk komen, tak faham-faham masuk komen. Kamu bodoh. Cuba kau dengar dulu. Apa ni? Kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau faham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang faham rimau lah. Mana pula tikus dengan kucing boleh faham, Balul? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian, bukan bab syariat, bukan pasal baca Quran. Tengok nanti apa kata? Ini orang tak suka baca Quran, kepala otak kau berjambul. Dia bukan nak cari yang betul, dia bukan nak cari yang baik. Kalau manusia tengok orang bercerita bab kesucian, tentu suka. Satu saja, suci, semua mesti suka. Tidak ada manusia, tidak ada orang, tidak ada insan yang tak suka suci, betul tak? Mudah saja kalau kita nak tahu itu orang ke bukan ke, setan ke, iblis ke, suka. Boleh kau wali ke, boleh kau nabi ke, boleh kau ustaz ke, ulama ke, mesti suka dengan yang suci. Terutama bab kesucian, ilmu kesucian. Kau tidak setan kau. Kalau kau wali setan. Kalau kau guru iblis kau. Kalau kau ulama setan. Apabila tidak suka bab kesucian. Cina suka yang suci, India suka yang suci, orang kafir pun suka yang suci. Sebab dia manusia. Kau katakan pula Nasrani itu kafir, kau katakan pula Hindu itu kafir, kau katakan pula Majusi itu kafir. Kau yang kafir tak suka yang suci. Logik tidak yang aku sampaikan ni sama kau? Mana ada manusia, tidak ada sesiapa pun manusia yang tidak suka suci. Tidak ada. Tidak ada dalam dunia ni manusia yang tidak suka bab kesucian. Bini suci, suka. Anak kita bersih suci, kita suka. Kereta kita bersih suci, kita suka. Rumah kita bersih suci, kita suka. Pemakanan bersih suci, kita suka. Duit bersih, kita suka. Coba bini kau buruk, kau suka? Maksud buruk itu bukan muka dia yang buruk. Kain buruk dalam soma, barang buruk rasa beloma. Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang. Karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Al-Mahdi itu membawa kebenaran, membawa yang hak, menghancurkan yang batil.
Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Penyembahan tadi dimulai dengan menyembah. Nah, jadi menyembah dalam makna hakiki, dalam makna bab makrifat, ya, bukanlah menyembah sesuatu. Menyembah Tuhan itu dalam bab makna hakiki, makna hakikat makrifat, bukanlah menyembah sesuatu. Dalam kedudukan ma'rifatullah, dalam kedudukan mengenal Allah, tidak boleh menyembah yang bukan Allah. Menyembah Allah itu tidak lagi menyembah yang bukan Allah. Jangan kamu menyembah selain Allah. Apabila kau menyembah Allah, menyembah Tuhan bukan sesuatu, Allah bukan sesuatu, tidak boleh dicapai dengan apapun, tidak boleh dicapai dengan penyembahan. Yang disembah itu makna disembah, yang boleh disembah itu sesuatu. Bunyi sembah, menyembah, disembah itu sesuatu. Jadi kalau kedudukan syariat menyembah itu dua, bunyi menyembah itu dua. Menyembah, yang satu menyembah, yang satu lagi disembah. Yang satu menyembah, yang satu kena sembah. Ini bermakna dua. Tuhan tak mengenal dua. Tuhan Esa, Allah itu Esa, Allah itu Ahad, satu. Jadi kalau menyembah Allah, kedudukan makrifat, bukan menyembah diri, bukan menyembah aku, kata Allah. Jangan sembah asmaku, jangan sembah af'alku, jangan sembah sifatku, jangan sembah zatku, tetapi sembah aku. Jadi kalau tak boleh menyembah asma, af'al, sifat, zat, bukan berarti Allah tak nak disembah. Walaupun Allah mengatakan jangan sembah asmaku, jangan sembah af'alku, jangan sembah sifatku, jangan sembah zatku, akhir daripada ayat ni, daripada hadis qudsi ni, tetapi sembah aku, itu kan masih minta disembah. Sembahlah aku, sembah aku. Ini kan minta kaedah, ini kan minta cara. Jadi kalau di syariat, kalau bab syariat, sembah aku itu solat, sembahyang. Solat di syariat itu bermakna menyembah Allah. Sembahyang itu menyembah Allah. Peribadatan itu menyembah Allah. Mengingati Allah itu menyembah Allah. Menyembah Allah itu mengingati Allah. As-salatu zikrullah. Solat itu mengingat Allah. Solat mengingat Allah. Kalau di bab makrifat, solat itu bermakna mengingat Allah. Solat, sembahyang itu, sembahyang itulah mengingat. Bukan buat sembahyang, bukan berdiri sembahyang. Solat, sembahyang, bukan buat sembahyang, bukan mendirikan sembahyang, tapi diri sembahyang.
Kalau di bab makrifat. Kalau di bab syariat, hukum syariat, kaedah syariat, mengerjakan solat, mendirikan solat, itu menyembah Allah. Buat sembahyang, mengerjakan sembahyang, itu menyembah Allah. Ini bab syariat, hukum syariat. Bab makrifat bukan menyembah Allah, kerana menyembah itu syirik, tak menyembah itu kafir. Hukum makrifat, bila kau menyembah Allah maka syirik, bila kau tak menyembah Allah maka hukumnya kafir. Kenapa menyembah Allah itu syirik? Kau menyembah asma. Kenapa kau menyembah Tuhan itu? Kenapa menyembah Allah itu syirik? Menyembah nama. Menyembah Allah, alif lam lam ha. Sembah empunya nama. Sembah yang memiliki nama Allah. Jangan sembah nama Allah. Jangan sembah asma. Tadi di awal kan sudah di awal sudah bagi tahu, jangan sembah asma. Ini kedudukan makrifat. Batal menyembah asma. Jangan sembah perbuatan, jangan sembah af'al, jangan sembah perbuatanku, jangan menyembah yang kuciptakan, perbuatan. Jangan sembah af'alku, jangan sembah perbuatanku, jangan sembah yang kuciptakan, jangan sembah yang kuzahirkan. Batal, syirik. Jangan sembah sifat, jangan sembah sifatku. Jangan sembah uzud yang kuzahirkan, jangan sembah kenyataan yang ditajalikan, syirik. Jangan sembah zat, jangan sembah zatku. Aku tak pakai zat dah. Kenapa aku tak ada zat? Kenapa Allah tak ada zat? Allah menciptakan zat, Allah menzahirkan zat. Asma, af'al, sifat, zat, itu semua yang diciptakan Allah. Itu yang dibuat Allah. Itu yang dizahirkan Allah, bukan Allah. Itu semua sesuatu. Jadi apabila menyembah asma, menyembah alif lam lam ha, syirik. Tak menyembah, kafir. Buat salah, tak buat lagi salah. Kerana tak faham. Ini mesti jelas, mesti betul-betul faham mana yang sebenar-benar Allah itu, mana yang sebenar-benar Allah itu, yang betul-betul Allah itu mana. Allah tidak berasma. Ini kedudukan makrifat, bab makrifat, bukan syariat. Allah tidak beraf'al, Allah tidak bersifat, Allah tidak berzat. Ini yang saya cakap, ini makrifatullah, kedudukan makrifat, bukan syariat. Kalau di bab syariat, Allah bersifat, Allah beraf'al, Allah berasma. Apa asma Tuhan itu? Allah. Nama Tuhan itu Allah, alif lam lam ha. Apa sifatnya? 20 sifatnya dibagi makni, maknawiyah, salbiyah. Dalam sifat 20 ada. Mana zatnya? Mana zatnya? Muhammad. Zat Tuhan itu Muhammad namanya. Apa nak sembunyi-sembunyi lagi? Buka terus, habislah. Itulah tak boleh menyembah zat. Kenapa zat Allah itu Muhammad? Semalam saya dah buka. Kenapa zat itu bernama Muhammad? Kenapa af'al? Kenapa af'al Allah itu bernama Rasul?
Af'alullah, af'al Tuhan, perbuatan Tuhan itu Rasul namanya. Zat Allah itu Muhammad namanya. Sifat Allah itu diri namanya. Sifat Allah, zat Allah Muhammad namanya. Sifatullah diri namanya. Af'alullah Rasul namanya. Rasul dipanggilnya. Asma'ullah alif lam lam ha, apa namanya? Sempurnalah Rabbul Alamin.